So, okay. Okay, so selamat datang buat mereka yang pertama kali. So, ini adalah kali kedua kita buat untuk kelas basic crypto dengan Pi. So, ni apa ni, kelas asas crypto dan Pi 2.0. So, siri yang kedua. So, yang mana baru join, baru kenal crypto, kan, baru kenal Pi, mining Pi tapi tak tahu tentang crypto. So kelas ni adalah orang kata step pertama. Step pertama untuk kita kenal crypto, kan. Maybe kita mining Pi, kita tahu tentang Pi tapi kita tak tahu tentang crypto. Pi ni adalah salah satu crypto. Okay. Untuk maklumat semua, so hari ni jumlah cryptocurrency sudah melebihi 17,000. So dekat market hari ni ada 17,000 cryptocurrency. Tak ada suara pun. Okay, so cryptocurrency ni adalah mata wang digital yang tidak boleh disentuh lah. So cryptocurrency ni dekat market hari ni ada 17,000 jenis. Untuk pengetahuan, cryptocurrency ni dia ada dua jenis. Pertama, kita panggil sebagai coin. Dan yang kedua adalah token. Jadi kita kena tahu Pi ni adalah coin ataupun token. Dia ada sifat, dia ada ciri-ciri nak menentukan sesuatu kripto ni adalah bersifat coin ataupun token. Jadi benda tu kita boleh baca lah, kan, info dekat channel Pi. Sudah ada detail apa beza coin dengan token. Cuma hari ni kalau kita flashback setahun yang lepas, cryptocurrency ni ada lebih kurang 7,000 je. Dalam setahun pertambahan 10,000. Kalau siapa yang main kripto, kan, siapa yang suka beli token, akan ada setiap hari token yang lahir. Macam hari ni ada, semalam ada, esok ada. Jadi kita tengok dunia cryptocurrency ni sangat meriah. Jadi kita kena tahu cryptocurrency ni dia punya asas ataupun sejarah lah, kan. Okay, cryptocurrency ni dia gabungan antara kriptografi dengan currency. Sebenarnya kriptografi ni sudah digunakan pada zaman dunia pertama lagi, kan. Dunia pertama sudah digunakan, dunia peperangan dunia kedua masih digunakan kriptografi. Kalau kriptografi ni, kalau kita nak tengok, tujuan dia adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun untuk berkomunikasi. Kalau kita tengok dekat WhatsApp, kan, contoh kita hantar maklumat menggunakan WhatsApp, kita tak nampak. Tapi kalau kita guna Telegram, cuba buat voice. Contoh kita nak hantar dekat kawan kita menggunakan Telegram, kita guna voice. Dia ada nada. Okey, itu kita panggil kriptografi. Jadi ada peminat yang suka dia punya seni kriptografi. Lalu adanya blockchain, kan, dia gabungkan dengan currency. Lalu jadilah cryptocurrency. Jadi itulah antara kata sejarah ringkas lah macam mana wujudnya kriptografi gabungan dengan currency. Ada lebih kurang 17,000. Okay, nak cek dekat mana? Kan, kita boleh cek dekat dua website lah ataupun dua aplikasi. Pertama, Coin Market Capital, dan lagi satu CoinGecko. Ini adalah antara dua website. Dia pun ada aplikasi, boleh cek senarai 17,000 jenis cryptocurrency yang ada dekat market hari ni. Okay, so
Okey, kita pergi dekat Bitcoin. Okey, Bitcoin dia bermula pada 2008 2009. Ni kita panggil apa ni? Yang pertama lah kan. Cryptocurrency yang pertama adalah Bitcoin. So dia adalah mata wang digital. Kalau kita mungkin benda ni kita guna dalam perbualan harian, mata wang digital sebenarnya tidak tepat. Dia adalah cryptocurrency. Dia bukan mata wang digital, cuma kita panggilan sahaja. Tak dengar apa ni. Okey. Pak Lu ni line problem kot, sebab yang lain okey. Okey, so jadi semua orang kena tahulah kan. Yang mining Pi ni, jadi dia kena tahu Bitcoin ni adalah cryptocurrency yang pertama kali. Okey, so kita masuk asas Pi. Nanti saya akan balik kepada kripto. Okey, so yang pertama sekali adalah yang ni basic Pi ni. Sebab mungkin dalam Pi ni ada yang majoriti bahasa Inggeris kan, ada yang tak tahu apa function, apa term dia punya maksud lah. Okay, pertama sekali Pioneer kan. Pioneer semua bahasa Inggeris lah kan. Pioneer ni adalah mewakili pelombong Pi. Kalau kita tengok dekat kita punya Pi apps, ada perkataan Pioneer kan, dia punya rate 0.1 Pi per jam. Okey, so Pioneer ni dia mewakili pelombong Pi ataupun diri sendiri yang melombong. Jadi Pioneer ini adalah pelombong Pi yang mewakili kita sendirilah. Itu adalah yang dimaksudkan dengan Pioneer kan. Mungkin kita bercakap kita tak tahu apa maksud Pioneer. Pioneer tu kita sendiri yang melombong. Okey, itu terma yang pertama lah yang ada dalam Pi. Mungkin dalam kripto benda ni tak ada. Benda ni tak ada, hanya dalam Pi sahaja. Mungkin ada apps lain yang melombong, dia menggunakan perkataan yang berbeza lah. Macam dalam Pi kita gunakan Pioneer untuk menyatakan kita yang melombong. Pelombong, kalau Indonesia dia guna perkataan penambang, menambang, melombong, itu adalah benda yang sama. Okey, so terma yang kedua adalah ambassador. Okey, ambassador ni dia adalah sebagai duta lah. Ambassador ni adalah duta untuk kita wawarkan. Pi ni dia menggunakan konsep network. Network ni jaringan lah kalau bahasa Melayu kan. Network. Jadi dia tak dapat terima lah. Tak ada suara langsung. Dia membesar dia punya ahli Pi kan. Hari ni dah 30 juta lebih. Dia menggunakan network. Network ni dia ada banyak jenis. Dia ada affiliate, dia ada dia ada multi level marketing. Tapi macam Pi ni dia tak menggunakan multi level marketing dan dia tak menggunakan affiliate. Dia menggunakan network sahaja. Dan network ni antara kita boleh create kita punya team earning ataupun rakan melombong antara kita dengan team earning di bawah kita sahaja. Contoh saya kan, dekat bawah saya ada A. Okey, A ni dia akan recommend juga ada B. Jadi team earning ni melibatkan saya dan A sahaja. Kan? Sebab mungkin ada orang tanya, kalau kata B tidak melombong, adakah saya mendapat kesan? Sebab kita kena lepas KYC kan, kena lulus KYC. Okay, so sekarang adalah antara kita dengan A sahaja untuk bonus referral. Jadi andai kata C ni tidak melombong, andai kata B ni tidak melombong, dia akan efek kepada A sahaja. Kita ni tiada efek sebab dia kira level 1 sahaja. Kalau kita kira level lah kan, level 1, level 2, antara kita dan level 1 sahaja. Itu kita panggil team earning. Dan dalam Pi dia tak ada upline, downline. Kita bukan multi level ataupun affiliate kan. So mungkin kita dah biasa guna istilah upline, downline. Dalam Pi kita guna team earning ataupun rakan
melombo antara kita dan level 1 sahaja. Kita tak ada level 2, 3, tak ada. Okey, itu yang kedua lah. Okey, yang ketiga, node. Node ni adalah untuk dia sekarang ni kita dah boleh install menggunakan komputer kan. So node ni dia ada bonus lah kan. Saya dah kupas 2 minggu lepas bonus node. Jadi node ni dia ada bonus. Dia bila akan datang lah. So siapa yang run, yang ada PC semua, yang ada kelengkapan boleh apply node. Node ni adalah untuk mengesahkan satu-satu transaksi antara A kepada B. Untuk kita melakukan transfer, node ni lah akan mengesahkan bahawasanya transaksi ni untuk kita transfer, kita kena transfer menggunakan wallet address. Jadi node adalah decentralized yang akan check sesuatu transaksi. Itu sebab kita kena KYC dahulu kan. Jadi so itu adalah real account. Jadi satu-satu transaksi dia kena melalui node. Itu adalah tugas node. Jangan salah faham. Node ni dia tidak mining contoh kita transfer, contoh kita transfer, kita kan dah buat pernah buat test transfer, dekat bawah tu ada fee. Fee tu akan dapat kepada node. So contoh ada 10 node kan. So dia bagilah. Contoh sehari ada lebih kurang 10,000 transaksi. So jadi fee tersebut dia akan bagi kepada siapa yang apply node, siapa yang melakukan node. Node bukan melombong, jangan salah faham. 2-3 hari lepas kita punya team dia ingat node ni adalah melombong. Tak, node ni dia bukan melombong. Dia hanya mengesahkan satu-satu transaksi, dia ada fee. Jadi fee tersebut dia akan dapat bonus lah melalui fee tersebut. Okey, so yang keempat adalah contributor. Contributor ataupun security cycle. So ni kita boleh untuk keselamatan kita punya account. So sekarang kita tak terasa lagi dia punya manfaat. Cuma siapa yang solo mining kan boleh add ahli Pi, maksimum 5 ahli lah. So dekat security cycle ni dia ada bonus. Bonus security cycle. So siapa yang tak buat security cycle, lagi satu dia tak dapat bonus. Yang kedua, daripada keselamatan akaun tu berisiko lah. Berisiko untuk akan datang. Katalah lupa password ke, kan. So ada banyak lagi lah kesan-kesan yang akan datang. Jadi nasihat saya, security cycle ni dia bukan pilihan lah. Sebab untuk kita selamatkan kita punya akaun untuk jangka masa yang panjang, kalau saya wajibkan buat security cycle untuk keselamatan akaun kita akan datang. Okey, yang kelima adalah mainnet lah. Kan semua orang menunggu mainnet kan. Mainnet ni kita pun terkejut kan sebab dia ada 2 mainnet. Sekarang ni kita dah mainnet cuma close mainnet. Close mainnet ni mainnet yang tertutup. Cuma sekarang kita adalah menunggu KYC sahaja. Lulus KYC, kita dah boleh buat transaksi dekat ekosistem. Itu kita namakan sebagai mainnet tertutup. Ada lagi orang tanya, bila nak mainnet? Maksudnya dia tak detail lah. Mainnet ni dia ada 2. Sekarang kita dah mainnet pada bulan 12 lagi. Cuma mainnet tertutup. Cuma isu sekarang dekat KYC sahaja. So yang kedua, mainnet terbuka lah. Mainnet terbuka ni kita dah boleh dah boleh jual ataupun dah boleh tukar Pi kita ni kepada mata wang. Sebenarnya dekat mainnet tertutup kita sudah boleh jual Pi kita. Dia guna kaedah peer to peer ataupun sama-sama ahli Pi. Sama-sama ahli Pi, kita dah boleh jual kita punya Pi tu. Sama ada kita nak jual Pi kita ataupun kita nak menggunakan Pi dekat ekosistem. Selagi mana kita menggunakan transaksi antara ekosistem dengan
account Pioneer Pi, Pi ni dia tak masuk dekat market. Sebab itu kita namakan mainnet tertutup. So harga tak akan jatuh selagi mana Pi tak masuk dekat market. Bila mainnet terbuka, kita dah boleh jual secara langsung dekat market, baru ada isu harga Pi akan jatuh. Jangan terkeliru, terutama apabila kita melihat channel YouTube. Kan, channel YouTube kadang-kadang diorang sebagai konten, kan, diorang tak refer detail info daripada core team. Itu yang banyak memeningkan sebenarnya. So kalau kita follow info dalam Pi pun sudah cukup sebenarnya. Bila kita tengok YouTube, itu menjadikan kita berbelah bahagi. Kita lebih percayakan kepada YouTube. Sepatutnya kita lebih percayakan info yang ada dalam Pi Apps. Jangan, kita nak tengok boleh, nak layang boleh YouTube ni, cuma jangan terpengaruh. So lebih baik kita tak payah tengok dulu YouTube channel yang mengupaskan tentang Pi. Terutamanya, maaf cakap lah, kan, benda ni orang kata apa, daripada YouTuber Indonesia lah. Diorang banyak claim. So diorang juga boleh menyebabkan FUD. FUD ni kita panggil sebagai apa macam berita yang tidak benar, menyebabkan kita terpengaruh benda tu. Jadi benda tu kita kena tapis lah, kena tapis. So nasihat saya, lebih baik tak payah layan YouTuber yang briefing tentang Pi. Nak pula dia tak mainin Pi, tapi dia review pasal Pi. So mereka tak ada ilmu tentang Pi. So bila bercerita pasal Pi, kan, walaupun mereka ni orang kata sudah lama dalam dunia kripto, selagi mana kau tak belajar tentang Pi, kau tak faham Pi blockchain, kau tak boleh nak review pasal Pi. Sebab kadang-kadang info tu tidak tepat. Bila kita tengok YouTube channel pula, kita mudah terpengaruh. Itu sebab banyak unsur yang negatif lah. Bagi saya, tak payah layan lah, tak payah layan. Sebab info dekat Pi Apps ni sudah, orang kata apa, sudah jelas. Sudah jelas. Okey, yang kena adalah Pi Browser. Okey, Pi Browser ni 2 minggu lepas pun saya dah briefing tentang Pi Browser. Okey, Pi Browser ni dia adalah web 3.0 dengan DApps. DApps ni Decentralized Apps Application. So function Pi Browser ni sangat banyak. Sebab Pi Browser ni dalam tu dia ada wallet, Pi Wallet kan. Jadi Pi Browser ni bagi saya aplikasi yang sangat user friendly lah. Sangat mudah untuk digunakan. So kita tekan je Pi Browser, wallet ada dalam tu, blockchain ada dalam tu. Okay, nak belajar tentang blockchain, boleh masuk dekat blockchain. Projek developer pun ada dalam tu. Jadi kita boleh search, kita boleh belajar sendiri dalam Pi Browser. Sebab dalam tu memang senang untuk kita belajar lah. Cuma dia punya term-term tu agak kripto sikit kan. So kena ambil masa untuk kita belajar lah. Okay, so next adalah Pi Hackathon. Pi Hackathon ni adalah projek di bawah Pi lah, ataupun third party punya projek kan. Ada banyak, ada kalau ikutkan mula-mula ada berpuluh-puluh ribu projek proposal. So kita boleh tengok dekat sini, dekat Pi Hackathon. So sekarang dia dah tak ada dah. So kita panggil sebagai team developer lah. So kita boleh tengok dekat Brainstorm. Brainstorm tu adalah projek under Pi Hackathon. Sekarang pun ada lagi projek baru yang akan datang. So siapa yang free nanti boleh tengok dekat Brainstorm kan. Dekat kita punya home tu kan, belah kiri ada invite, belah kanan ada Brainstorm. Tekan je situ, kita boleh study dia punya proposal yang lepas, yang sekarang, yang akan datang pun kita boleh review dekat Brainstorm. Okay, so yang ke-9 adalah lockup percentage. Lockup percentage ni saya rasa ada lagi yang tak buat. Lockup percentage ni, ataupun dalam bahasa kripto kita panggil staking lah. Lockup percentage ni kalau kita tak buat, dia akan automatic
dia akan automatic lockup percentage. So boleh pilih lah nak buat 25% ke, 50% ke, 90% ke, 100% ke. Okey, dia ada 4 je. Kan, yang 200% tu belum diterima pakai lagi. Yang 200% ni untuk next bonus. Untuk bonus referral dengan bonus security cycle. So sekarang untuk lockup percentage ada 4 saja, 25%, 50%, 90%, 100%. So benda ni pun wajib buat juga. Kan? Lockup percentage. Okay, so peranan dia adalah untuk bagi jumlah supply pie ni, total supply pie ni supaya stabil lah. So staking ni dekat mana-mana kripto, kalau coin ataupun kripto ni dia ada projek yang bagus lah, ataupun coin yang ada masa depan, dia akan wujudkan staking. Setengah coin ada yang tak ada staking, setengah coin ada yang ada staking. Jadi bila ada staking ni, staking ni adalah salah satu sumber macam mana kita nak tambahkan jumlah pie. Macam sekarang kita melakukan pelumbungan mining. Staking pun adalah kaedah untuk kita tambah jumlah pie. Contohlah kita punya, saya ambil contoh yang color purple kan. Okey, color purple ni kita akan buat lockup percentage yang color purple ni. Kita masuk dekat yang mainnet tu, kan kita nak lock dia. Okey, dia akan refer yang color purple ni, transfer balance to mainnet. Yang ni yang kita melombu sendiri. Katalah kita ada 1000 kan. Kita ada 1000, kita nak buat lockup percentage 90%. Itu bermakna 90% daripada 1900 kita dah lock ataupun kita kunci. Kita kunci katalah 3 tahun. 3 tahun dia punya bonus booster adalah 300%. Okay, so kita kira lah 300% kali 900. 9, 18, 2007. Okay, 2700 pi tambah 900. Okay, 3600 pi. Selepas tahun ketiga, kita ada penambahan 3600. Termasuk dengan modal yang 900 tu yang kita dah lock. Itu yang dimasukkan lockup percentage. Tanpa kita mining pun kita ada 3600 pi selepas 3 tahun. Okay, so dekat baki lagi 10% je. Kan kalau 1000, 100 je lah. Kita boleh gunakan selama, katalah kita lock 3 tahun. Yang ni untuk yang kita sendiri yang melombong. Tak termasuk bonus referral. Bonus referral dengan bonus security yang kalau yang warna kuning. Yang warna kuning. Jadi lockup percentage ni wajib buat. Tak faham boleh tanya dalam grup. Kan ada video, ada gambar semua. Dan dia ada lockup duration. Tempoh masa kita nak lock, kita nak kunci jumlah pi kita tu. Kan dia ada 4 tempoh. 2 minggu, 6 bulan, setahun ataupun 3 tahun. Contoh kita pilih 3 tahun. Ia bermaksud sepanjang tempoh 3 tahun, 900 pi yang kita lock tu, kita dah tak boleh nak usik dah. Kita tak boleh nak keluar, tak boleh. Jadi kita kena faham, 90% untuk 3 tahun bermaksud 900 pi. Sepanjang 9 tahun kita tak boleh nak melakukan sebarang transaksi. Hanya 100 pi saja yang akan masuk dekat wallet, baki wallet lah. Yang kita boleh guna pi membeli dekat ekosistem ataupun kita nak jual pi nanti. Yang tu kita kira kita punya melombu sendiri. Okey. So ni adalah pi wallet. Pi wallet ni tempat simpanan pi dalam pi browser tu. Jadi pi wallet ni kita percaya dekat luar sana ada 2 bilion manusia yang tiada akaun bank. So lepas ni ada handphone je, handphone akan jadi wallet. Macam pi wallet lah. Itu adalah misi Dr. Nicholas lah kan. Semua orang walaupun tak ada akaun bank, tak ada masalah dah.
lepas ni kan. So semua orang ada handphone dan diorang boleh klik Pi Wallet. Sama ada akan datang diorang nak join Pi kan, siapa-siapa pun lepas ni boleh klik Pi Wallet. Dan diorang boleh mining dan diorang pun boleh membeli coin Pi dekat market. Okey, next adalah KYC. Ni isu yang kita semua nantikan lah kan. KYC ni adalah know your customer. Kalau bahasa mudahnya, pengenalan diri kan. So macam kita buat MySejahtera, kita isi butiran sebelum kita dapat tarikh untuk dicucuk vaksin. So ada kan, untuk kita mengesahkan akaun kita adalah robot ataupun manusia. So KYC itu sebab KYC ni diperlukan adalah untuk menghindarkan daripada orang buat lebih daripada satu akaun ataupun akaun yang melampau mereka guna banyak phone. Itu sebab KYC ni diperlukan. So tadi saya ada satu soalan. Satu soalan tentang KYC yang sudah dilakukan oleh third party Yoti. Sebab kalau saya cek dekat saya punya aplikasi, sudah submit KYC. Cuma segi yang nombor untuk segi verify tu kan, dia punya tu macam ada penambahan. So saya rasa yang KYC guna Yoti ni pun, walaupun dah verify dekat aplikasi, kalau dekat dia punya schedule tu ada macam ada yang tak complete lah. Ada yang tak complete. Saya rasa ini adalah isu yang berlaku ataupun yang melanda undang-undang ini yang terbaru ni, undang-undang penyimpanan maklumat oleh negara Eropah. Sebab bukan Pi saja, dan isu ni terkait dengan Facebook sendiri. So kalau kita tengok hari ni kan, kita masuk sikit isu Facebook. Saham Facebook memang jatuh kau lah kan. Isu metaverse lagi, isu pemindahan maklumat lagi. So dia ada berbangkit ni dengan data pengumpulan maklumat Eropah lah. Jadi saya rasa KYC ni Pi punya pun dia ada sangkut paut. Sebab tu saya rasa, saya tengok kenapa saya punya KYC, maksudnya benda tu tak complete. Dia verify tapi macam tak complete. Saya rasa ada penambahan. Ada penambahan yang perlu dilakukan. So saya rasa benda ni Kotin dah aware benda tu. Sebab tu KYC ni dia ambil masa yang dia macam dia lari timing lah. Dia lari timing sebab isu ni lah. Okay, so okay. Next adalah unverified balance yang color kuning kan. Okay, yang ni adalah team ni dengan security cycle. Jadi kita pun tak tahu nak lockup percentage ni nak kira bonus yang mana kan. Sebab majority kalau ada team earning, dia akan banyak dekat sini unverified balance ni yang color kuning. Jadi bonus ni nanti kan kena pastikan team earning dan security cycle punya team dia kena lepas KYC. Barulah kita dapat bonus referral tu. Kalau mereka tak lepas, kita hanya tak dapat, maksudnya hanguslah bonus untuk unverified balance. Jadi itu sebab KYC ni benda yang sangat penting dan benda yang sangat wajib lah, semua orang kena buat. Okay, so next, wallet balance dengan lockup balance. So kalau kita tengok dekat dia punya wallet kan, dia ada dua kategori. Wallet balance ni baki yang kita dah lock kan, macam contoh tadi 1000 kan, 900 kita dah lock, dia akan masuk dekat lockup balance tu yang 900, lagi 100 dia akan masuk dekat wallet balance. Yang ni kita boleh cek dekat kita punya wallet masing-masing lah, bergantung kepada peratus yang kita lock tersebut. Katalah kita tak nak buat kan, boleh je. Aku tak nak buat lah, aku tak nak buat lockup percentage, boleh je. Antik dan save. Katalah ada 1000 tu dia akan masuk dekat
wallet balance. Jadi 1000 tu kita boleh gunakan. So isu lockup percentage ni bergantung kepada individu. Nak buat ke tak nak buat ke. Kalau nak buat, kita kena tahulah berapa peratus yang kita nak lock dan berapa peratus yang kita nak gunakan selama 3 tahun ke, 1 tahun ke, 6 bulan ke. Itu adalah asas SPY lah kan. Okay, so 550. Okay, saya masuk balik kripto. Okay, so so next adalah blockchain. Blockchain adalah tempat simpanan data. Okay, bila satu transaksi dia melalui node, kan, tak semua orang belajar pasal node. Biasa orang main kripto ni, dia tak tahu pun ada node. Dan fungsi node, kita yang mining Pi je didedahkan dengan node, boleh mohon node. Jadi banyak ilmu yang kita dapat dengan kita melombong Pi. Kalau kita belajar lah, kan, kita belajar, kita buat sedikit pembacaan dalam Pi. Sudah ada blockchain. Semalam saya dah post kan kategori blockchain. Blockchain ni ada banyak dekat luar sana. Majoriti blockchain ni dia berkisarkan tentang dunia kripto sahaja. Kalau kita baca sedikit tentang blockchain Pi ni, dia kan lebih kepada untuk sistem kewangan dunia masa depan, sistem pembayaran, ada untuk simpanan maklumat. Kan, blockchain ni dia digunakan untuk simpanan MySejahtera, Wexin pun menggunakan blockchain untuk simpan maklumat, kan, untuk membuktikan ijazah tu benar ataupun tipu, kan, untuk untuk daftarkan NFT ataupun hasil seni, kan. Sekarang isu viral pasal NFT dengan metaverse, so boleh daftar dekat blockchain. Jadi semua benda yang ada dalam dunia kripto ni, dia kena dia kena berdaftar dengan blockchain. Jadi kalau tengok Bitcoin ke, Ethereum ke, XRP ke, jadi blockchain ni dia ada manfaat berlainan. Kan, kalau kita baca sendiri pun, kan, blockchain ni susah untuk kita faham sebab dia benda teknikal, benda yang lebih kepada kita panggil fizik lah, dia punya coding lah, kan. Dia lebih kepada sains komputer. Jadi tak semua orang suka membaca pasal blockchain. Jadi macam Pi ni kita nampak kan, sebab dia ada ekosistem, dia ada utility. Jadi kita nampak blockchain Pi ni untuk semua orang menggunakan nanti. So kita nampaklah perbezaan. So kita nampak potensi Pi. Jadi kalau kita mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, semua orang akan menggunakan blockchain Pi. Bukan sekadar untuk pembayaran sahaja, untuk utility sahaja. Dia akan datang banyak lagi. Maksudnya syarikat-syarikat yang boleh berdaftar ataupun menggunakan Pi punya blockchain. So kita kena tahu blockchain tu apa. So sesuatu coin ni, kan, potensi dia adalah disebabkan dia ada blockchain ataupun tidak. Jadi kita kena tahu juga. Contoh kita nak beli kripto, kan. Orang yang main kripto lah, kan, dia tahu macam Bitcoin dia ada blockchain dia, Ethereum dia ada blockchain dia. Ada coin dia tidak ada blockchain, dia menumpang. Macam Pi ni, macam Pi, Bitcoin, Ethereum, yang tu kita istilahkan sebagai lapisan satu ataupun layer 1 lah. Kan, maksudnya dia ni ada rumah dia sendiri. Istilah umpama macam tu lah, ada blockchain dia sendiri. Kalau contoh macam kalau Bitcoin tak ada, Ethereum dia ada smart contract, kan. Di bawah blockchain Ethereum ni banyak coin dia menumpang blockchain Ethereum. Contoh macam Binance semua, kan, coin-coin yang menumpang blockchain online itu kita panggil layer 2, lapisan kedua. Lapisan pertama ni blockchain dia sendiri, kan. Kata lepas ni ada token A,
dia nak menggunakan Pi blockchain. Jadi token A tu kita namakan sebagai lapisan kedua. Lapisan pertama, lapisan kedua kan. Macam lapis Sarawak kan, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Macam tu lah untuk memudahkan kita faham. So dia punya blockchain sendiri terpanggil lapisan pertama. Jadi lapisan pertama dengan lapisan kedua, potensi ni berbeza lah. Katalah akan datang kita nak beli coin tersebut. Jadi jenis blockchain tu kita kena tahu. Kan kita kena tahu untuk kita beli sesuatu coin tu, coin ni ada blockchain ke tak? Kalau tak, dia menumpan blockchain yang mana? Jadi benda tu kita kena ambil kira lah untuk kita tentukan kualiti sesuatu coin ataupun token. Token ni memang dia tak ada blockchain lah kalau token ni. Okay, so hold. Okay, ni terma hold. Hold ni bukan HOLD, HODL. Jadi ada yang kalau macam hold ni kita pegang lah kan. Kalau HODL ni maksudnya kita pegang untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita dah boleh buat kesimpulan. Pi ni dia punya ekosistem, dia punya potensi menyebabkan kita kena buat lock up percentage 3 tahun. Tak boleh buat 2 minggu, 6 bulan, setahun, tak boleh. Sebab kita nampak potensi dia. Jadi dengan manfaat itu menyebabkan kita kalau ada 5 tahun, 10 tahun, kita hold untuk 10 tahun. Coating just buat 3 tahun je. Kalau coin ataupun token yang tak ada ekosistem, kita tak perlu hold untuk jangka masa yang panjang. Sebab dia tak ada progress, dia tidak ada projek untuk masa depan. Jadi kat situ kita kena tahulah coin mana yang kita nak beli. Kita perlu hold untuk jangka masa panjang ke sederhana ke singkat. Okay, so next terma adalah bear ataupun bearish. Bear ni macam bear ni apa? Beruang. Bear ataupun bearish. Ni dia punya term-term yang digunakan oleh pemain kripto. So dia menggambarkan graf color merah ataupun market jatuh. Bear ataupun bearish. So kalau kita tengok graf kan, orang yang belajar graf ataupun orang yang tengok graf kan, market merah tu, market jatuh, bermaksud orang jual coin dekat market. Ataupun orang tukar coin, dia tukarkan kepada stable coin seperti USDT, USDC. Ini adalah strategi player crypto lah kan. Sebab tu kita tengok market merah dan hijau. So dia tahu masa mana nak jual, masa mana nak beli semula. Sudah ada lagi dia punya yang berlawan ni, dan dia adalah bull ataupun bullish. Bullish ni dia market naik lah, market meningkat. So dia punya graf pun dah hijau. So kalau seminggu hijau je, itu kita panggil bullish. So kalau masa seminggu, sebulan, so itu adalah bearish. Itu term-term yang digunakan setiap masa lah kan, setiap masa. Jadi kalau kita tengok kan, Bitcoin sendiri pun terkesan ni dengan isu bearish dengan bullish ni. Sebab mereka golongan whale ni ataupun ikan paus lah kan, yang memiliki koin yang banyak dan mereka yang kawal. Kalau kita tengok satu koin ni bagus sangat kan, macam Ethereum semua, dia ada ekosistem, dia ada smart contract, tapi kena dump juga kan, kena dump sebab mereka ni ambil keuntungan. So mereka beli balik dekat bawah, so mereka untung. Jadi benda ni pun sebab tidak ada ekosistem yang macam Pi buat. Jadi kalau tengok hari ni 17,000 ni kan, berpotensi semua. Ada juga orang tanya, kenapa bila harga Bitcoin jatuh, majoriti coin yang lain semua jatuh? Itu adalah game dunia kripto. Jadi kalau kita andaikan bahawasanya
dunia kripto ni dia tak matang lagi. Sebab macam Ethereum kan, dia tak boleh nak berdiri dengan sendirinya kan. SRP sendiri pun dia tak boleh nak berdiri dengan sendirinya. Bermaksud dia tak matang lah. Sebab bila Bitcoin jatuh, coin lain pun jatuh. Itu menunjukkan dia tak matang. Kalau dia matang kan, bila Bitcoin jatuh, kau stay hijau. Sebab kau ada ekosistem, ada projek yang akan dilaksanakan sekarang dan akan datang. Jadi sebab tu Dr. Nicholas dia tengok kan isu pump and dump kan. Pump and dump ni apa benda? Pump and dump ni selalu orang cakap pump and dump. So maksud pump and dump ni adalah membeli koin agar harga naik supaya boleh melakukan dump, melakukan penjualan kan. Dia beli. So pump and dump ni dia banyak berlaku dekat koin ataupun token yang ada ICO ataupun pre-sale. Biasa pre-sale atau ICO ni dia open lah kan, dia open untuk semua orang. Dia ada tempoh masa ICO ni. So ICO pre-sale ni dia ada tempoh masa. Jadi orang boleh beli dalam kuantiti yang banyak. So kalau orang yang ada modal, dia akan beli. Sebab apa? Sebab bila list dekat exchange, dekat market, sebab tu kalau tengok coin ataupun token yang ada ICO, bila dia list dekat exchange, bila dia list dekat market, dia kena dump. Kerana apa? Kerana orang yang beli awal dengan kuantiti yang banyak, dia nak ambil untung. Dan bila dia dump, dia jual, dia dah untung. Dia akan beli dekat bawah. Kita yang panik ni kan, terjual juga. So mungkin ada yang dapat modal, ada yang untung, ada yang mangkang modal kan, sebab teremosi dengan permainan wheel ni. Sebab tu kalau kita belajar kenapa Pi tak ada SEO. So dengan misi visi Dr. Nicholas ni, dia menjawab benda tu kan. So kalau ada mereka dekat luar sana menyatakan Pi dia akan bermula pada harga 1 Pi bersamaan 0.1 USD lah kan. Sebab dia menggunakan maksud ICO tu. Kalau ICO betul lah. Sebab ICO ni ataupun private sale, dia akan bermula dengan dia ada tanda harga kan, 1 Pi 01 ataupun 1 Pi 0.01 USD. Itu betul kalau Pi ada ICO. Kalau Pi tiada ICO, dia tak akan bermula pada rendah. Bila bermula pada rendah, akan berlakunya isu Pi and dump. Kan orang akan beli 1 juta Pi. Sebab dia ada modal kan, daripada whale Bitcoin, Ethereum, dia akan beli. Dia akan pump Pi ni. Dia beli 1 juta kan. Kalau harga Pi 0.1 USD, bermaksud dia dah ada 100,000 Pi. Bila Pi list dekat exchange, dekat market, dia orang akan jual untuk dapat keuntungan, dan dia orang akan beli bila Pi jatuh teruk. Inilah permainan Pi and dump ni. Jadi benda ni kalau kita membaca saja, kita tak main kripto, kita tak nampak gambaran macam mana Pi and dump tu boleh menyebabkan harga coin, walaupun Pi ada ekosistem. Sebab orang takkan pandang kepada ekosistem. Orang akan nak ambil untung dulu, ekosistem kemudian. Sebab tu benda ni sangat bahaya kepada ekosistem kan, yang under Pi Carton. Sangat bahaya. Sebab tu dia tiada ICO. So ICO pun dia melibatkan, sebab kita collect dana awam. So benda tu pun melibatkan undang-undang kan. So Social Security ni Amerika dia boleh saman Pi lepas ni. Jadi benda tu pun kita kena tahu. Banyak benda kita tak tahu. So orang kata kita belajar kita makin tahu tu okey lah kan. Sebab dunia kripto ni, ilmu kripto ni, dia setiap hari ada ilmu baru yang kita kena belajar. So 17,000 agak-agak kita dapat tak belajar semua jenis kripto, macam Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana, Pi sendiri pun 17,000 jenis. Boleh tak kita khatam satu-satu? Tak boleh.
So ramai sekarang dia berminat kepada NFT dengan Metaverse. So dia orang akan mahirkan bidang NFT dengan Metaverse. Ada orang yang minat decentralized finance, DeFi. Ada yang minat token meme coin, macam-macam lah kan. Shitcoin pun ada kan. Orang yang minat shitcoin ni memang dia punya mindset pump and dump. Sebab dia ada modal, dia tahu token mana yang nak beli, bila nak beli, bila nak jual. So dunia kripto ni banyak kita boleh buat pelaburan. So dia sangat berisiko seandainya kita tiada ilmu dan taktikal untuk kita beli sesuatu coin. So dia sangat berisiko kan. So pelaburan mana yang tiada risiko? So dengan ilmu kadar risiko tu dapat dikurangkan. Okey, so saya rasa itu saja kan untuk sesi kelas asas. Terima kasih coach. Itu sampai. So ada soalan tak? Ada soalan berbangkit tak? So saya buka sesi Q&A lah kan, soalan berbangkit pasal kripto ke, pasal Pi ke, ada lagi tak? So tadi pun ada dah yang PM. So minta tanya soalan. Sebab bila kita jawab secara PM ni kadang-kadang dia tak nampak gambaran. So kalau boleh tanya benda ni kan, semua orang boleh belajar. So banyak lagi terma dalam kripto ni kan. So akan datang ada lagi benda baru, bahasa baru, terma baru. Jadi kripto ni dia berkembang, dia punya bahasa-bahasa dia. Jadi untuk kita faham sesuatu bahasa ni bukan benda yang senang. Bukan benda yang senang lah untuk kita faham dia punya terma dia. Macam mana nak guna, keadaan macam mana. So, okay, saya buka untuk soalan. Kalau ada soalan, kalau tak ada kita tutup. Kita punya Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Sahabat saya Ziza. Good. Kan kita memandangkan NFT kan tengah maju. Adakah Pi kita ni terlibat dalam NFT? Okey, so soalan yang bagus. Okey, so kalau info yang saya dapat, ada yang marketplace kan. Marketplace, diorang pun akan buat, dia kira next fasa kedua lah kan. Pi marketplace NFT, marketplace Pi NFT. So kita tengok memang sudah ada. Sekarang ni kan, sekarang ni kalau yang paling famous adalah OpenSea lah kan. OpenSea dia menggunakan coin Ethereum kan. So OpenSea. So sekarang kita tengok banyak company dah bergabung untuk fight OpenSea. So Pi sendiri pun ada je platform yang akan create NFT punya market. Marketplace lah. Dan ada yang nama apa Pi Revolution rasa. So dia orang banyak apps tentang NFT punya marketplace dengan Metaverse. So Pi sendiri pun ada juga benda tu. So blockchain Pi ni semua boleh diguna pakai lah. Kan akan datang pun kita tahu lagi kan 5 tahun dengan 10 tahun akan datang macam mana lah blockchain tu dia berkembang. So dia benda ni dia boleh masuk je kan. Cuma untuk kita tahu semua dalam kripto ni agak sukar lah. Agak sukar. So kalau kita fokus Pi pun sudah cukup bagi saya. Sebab dekat Pi sendiri pun banyak sangat benda yang kita boleh belajar. So ada lagi tak? Ada lagi soalan lain? Sebelum Coach nak tanya pasal boleh coach terangkan tak pasal stablecoin, use case dan smart contract? Adakah ketiga-tiganya ada terdapat dalam Pi?
Okey, stable coin use case dengan smart contract kan. Okay, so saya jawab yang smart contract dulu kan. So kalau siapa yang buat kajian tentang Dr. Nicholas kan, sebelum lahirnya Ethereum ni kan, Dr. Nicholas ni dia pernah buat, dia panggil apa dia panggil tesis. Okey, tesis berkenaan smart contract. Jadi smart contract pun ada juga dalam Pi. Bermaksud smart contract ni kan, kalau kita ambil mudah Ethereum lah kan. Ethereum adalah blockchain 2.0. Walaupun tiada, kalau kita tengok ini, dengan hadirnya Ethereum pada 2015, banyak coin lahir. Kan, token lahir di bawah blockchain Ethereum. Itu adalah kita panggil smart contract. Jadi macam saya cakap tadi, Pi pun ada smart contract. Bermaksud coin ataupun token boleh dicipta di bawah blockchain Pi. Itu kita panggil smart contract lah. Sebab tak semua orang mampu nak buat blockchain sendiri. So dia tumpang kan, macam Binance kan. Sekarang dia nombor berapa? Nombor 3, nombor 4. Walaupun dia tak ada blockchain dia sendiri. Itu adalah smart contract. Okay, stablecoin ni macam mana pula kan? Okay, stablecoin ni saya release sedikit dengan Facebook. Kan, Facebook dia kali pertama dia nak buat Libra coin. Okey, tak jadi. Okey, so dia fokus kepada yang kedua. Dia panggil apa? Daim ke DM? Daim maksud DIEM. Stablecoin juga. So itu pun gagal juga. Okey, stablecoin ni dia bersandarkan USD. Stablecoin ni macam saya cakap lah. Kan biasa orang akan jual contoh wheel ni kan, dia akan convert dulu kepada stablecoin. Dia jual tu. Sekarang kalau tengok stablecoin ni ada banyak, USDT, USDC, BUSD. Itu adalah stablecoin. Stablecoin dia punya rate dia bersandarkan USD dalam berapa? 4 point berapa dia punya tu. So harga naik turun tu dia berada di tanda aras 4 USD je. Kebanyakan wheel Pump MDAM ni kan dia jual dan dia convert kepada USDT. Itu stablecoin lah. Itu adalah stablecoin. Dan ada juga kan pemain kripto dia mengandaikan Pi ni macam stablecoin. So macam-macam andaian lah. Stablecoin ni macam mengandaikan USDT lah kan, macam kita rate kalau ringgit Malaysia kepada USD RM4 bersama RM1 lebih kurang lah. So harga dia stabil. So stablecoin ni sebenarnya mereka yang mengancam sistem perbankan dunia. So kalau segi kripto kan, dia tidak ada isu sangat. Sebenarnya stablecoin ni kan yang menggugat USD, mata wang negara masing-masing lah. Macam Facebook nak buat ni kan, stablecoin. Sebab tu Bank Dunia memang bangkang lah kan, tak benarkan. Sebab dia boleh menggugat sistem perbankan negara setiap negara dengan Bank Dunia, sebab dia bersandarkan dengan USD. So pelabur dia boleh lari kepada USDT. Kan kalau tengok orang yang main forex kan, so banyak pelabur dia akan lari kepada USDT, sebab USD stablecoin dia boleh convert pada kripto. Jadi senang untuk dia cairkan. Okay, use case tu adalah ekosistem lah kan. Macam saya cakap tu, majoriti blockchain yang ada hari ni lebih kepada dunia kripto kan. So kalau macam contoh kan, hari ni saya ambil contoh lah kan, hanya 10 juta je yang main kripto. Jadi dia bersifat macam spesifik sangat benda tu. So orang privilege benda tu, 10 juta je yang dapat manfaat. Jadi macam Pi ni, dia punya use case dia
ekosistem utility dia. Sebab tu kalau orang tanya, sepatutnya Pi ni kan, dia target berapa ramai pelombor sebenarnya. Sekarang ni kalau tengok kan, kita limit sekarang 20 bilion kan untuk kita boleh melombong. Bila open mainnet ada lagi 45 bilion. Kalau kita fikir, kenapa 45 bilion selepas open mainnet? Kenapa tak sekarang? Jadi benda tu pun orang yang bijak je boleh fikir. Kenapa Dr. Nicholas tak buat 45 bilion untuk sekarang? Bila open mainnet, kenapa dia tak buat 20 bilion? Benda tu ada sebab dia. Jadi dia target sebenarnya kan, katalah open mainnet kan, open mainnet ada lagi 45 bilion. Yang kita duk melombor sekarang, kita dah rasa banyak, baru kota 20 bilion. Maksudnya sekali ganda lebih banyak lagi apa yang kita melombong. So kalau segi logik bila open mainnet kan, walaupun siapa yang cakap Pi ni scam, diorang sendiri pun akan melombong Pi nanti. Sebab ada lagi 45 bilion. So kalau tengok hari ni populasi dunia kan, hampir ke 8 bilion. Kalau Pi target 100 juta untuk mewakili 8 bilion manusia ni, macam benda tu tidak tidak sampai lagi dia punya objektif. Sebab tu kalau tanya saya, kenapa 45 bilion selepas open mainnet? Sebenarnya Dr. Nicholas ni dia nak semua orang melombong Pi kan, semua orang melombong. So kau ada pilihan kau nak beli Pi ataupun kau nak melombong Pi. Melombong Pi free lah kan. Ada yang salah faham, kena guna nok untuk melombong Pi. Tak, boleh guna handphone juga. Boleh guna handphone juga untuk melombong Pi. Jadi Pi ni dia mempermudahkan. Kalau tengok isu KYC kan, biasa kita submit 3 je, IC, pasport, lesen memandu. Tapi macam Pi sendiri, dia punya Pi KYC ada 8 dokumen yang boleh submit. Jadi saya tengok Pi ni, bila ada masalah, dia akan cari jalan macam mana nak selesaikan masalah. Jadi bila dia selesaikan masalah tu, orang kata macam peluang lah kan. Bila masalah, kau jumpa jalan, kau jumpa jawapan, kau boleh jadikan sebagai satu bisnes. Macam Pi KYC kan. Tak mustahil lepas ni banyak company, syarikat yang akan menggunakan khidmat Pi KYC. Sebab ada 8 dokumen yang boleh submit. Benda ni kita tak nampak apa fungsi KYC sebenarnya. Kita hanya nampak untuk bagi lepaskan kita punya akaun. Sebenarnya untuk akan datang kan, semua orang kata dunia bergerak ke arah digital, semua orang nak tarik kepada user kan. So tak ada lagi, contoh kebanyakan syarikat banyak guna Yoti hanya ada 3 dokumen sahaja. Sedangkan dekat luar sana kan, ramai manusia yang tiada dokumen pengenalan diri kan. Isu negara Nigeria kan. So dia orang tak ada dokumen pengenalan diri. Jadi bila ada masalah, kau jumpa jawapan, kau jumpa jalan, kau jumpa solusi, itu adalah peluang. Peluang tu dia boleh jadikan sebagai bisnes. So harap menjawab soalan EP. So ada lagi tak next soalan? Okay, ada lagi soalan? Mungkin satu soalan lagi, 2 soalan lagi. Kalau tak ada, kita tutup kita punya sesi hari ni. Saya ada satu announce. Ada tak soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, okay, saya ada info sedikit. Okay, so untuk ahli dalam ni kan, saya mencari, okay, wah, macam iklan pula. Okay, so saya nak cari seorang, 2 orang. Okay, saya nak
Kalau boleh kan, saya nak 2 orang daripada Penang dengan Negeri Sembilan yang aktif lah kan, yang ada tim. So minta PM saya selepas ni lah kan. Final daripada Penang dengan Negeri Sembilan. Okay, so kita dalam proses nak apa ni, kita dah create team untuk projek khas akan datang, untuk kita buat road tour setiap negeri lah. Kita akan buat jelajah satu Malaysia kan, kita akan buat jelajah satu Malaysia. So kita dah dalam proses kita bina kita punya AJK lah. So saya nak lagi daripada Penang dengan Negeri Sembilan untuk kita mempermudahkan urusan kita untuk akan datang. Jadi saya nak 2 orang daripada Penang dengan Negeri Sembilan untuk kita punya projek road tour akan datang. Okay, so kalau tak ada soalan, apa ni, itu saja kan. So next kelas kita, mungkin kelas akan datang kita akan buat kita akan guna Zoom lah kan. Untuk sementara ni kita guna Telegram dulu. Untuk akan datang. Hello, Assalamualaikum. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada. Saya nak tanya kau yang terlepas tu, macam kita tak boleh nak ikut tu hari ni macam ada rakaman tak watch ni? Ada buat rakaman tak? Rasanya tak ada. Sebab kita buat live tak ada orang rekod pun. Tak ada orang rekod pun. Kita penuh hari ni. So sekarang kita dalam proses kita nak membina AJK. Saya dah buat dalam 2-3 hari lepas. Sampai masanya saya akan present untuk projek khas lah. So kita dah create untuk projek khas. Kita dah cari kita punya AJK Start Negeri. So kita akan open nanti kepada semua orang lah. Semua orang join untuk projek khas akan datang. Jadi projek khas tu kita akan buat kelas lah. Kita akan buat kelas online melalui Zoom dengan kita akan buat kelas offline. Bergantung kepada benda tu kita akan bincang dengan AJK macam mana. Okay. So lagi sekali final yang aktif yang aktif dan boleh bagi komitmen lah daripada Penang dengan Negeri Sembilan. Seorang pun okey kan, seorang pun okey. So saya nak invite join projek khas. Kita bincang dalam masa terdekat lah. Okey, so kalau tak ada soalan itu sahaja. Kita akan jumpa di waktu. Okey, so terima kasih, itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.